Salam kebangkitan rakyat Malaysia hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita berada dalam majlis penerangan kempen Sepengadilan Raya Umum ke-13, The Mother of All Battles. Kali ini, seperti mana disebut oleh saudara pengusi tadi, dalam keadaan demokrasi kita yang lebih teruk daripada Mongolia ini, kita tidak ada pilihan. Saya saja malam ni dah 3-4 kali ceramah terpaksa berpindah tempat. Mereka ada media, mereka ada wang, mereka ada segala-galanya. Tetapi kita yakin dan percaya rakyat kali ini akan bangun dan mengumandangkan mereka pada tanggal 5 Mei nanti. Saya cukup yakin tuan-tuan, respon hari ini sangat luar biasa. Kemana-mana saya, daripada Perlis hingga Johor, Sabah dan Sarawak, semua komited Cina, India, Melayu, Sikh, Iban, Kadazan bersatu untuk kita meruntuhkan kezaliman dan ketidakadilan UMNO dan Barisan Nasional selama lebih 50 tahun ini. Kebangkitan ini sangat menggerunkan Najib Tun Razak dan kuncu-kuncunya. Sebab itu dia merencana banyak perkara, penipuan, manipulasi. Saya akan ceritakan sebentar lagi. Dan saya nak minta tuan-tuan lakukan sesuatu untuk kita menghalang penipuan ini. Tuan-tuan, 3 malam lepas di Putrajaya, kawasan yang majoriti 80% lebih adalah kaki tangan kerajaan. Ribuan datang hadir mendengar ucapan daripada Yang Berhormat Datuk Tuan Guru Nik Aziz dan Husam Musa, calon kita di Putrajaya. Ribuan hadir pada malam itu tuan-tuan. Mereka ini kaki tangan kerajaan yang ditekan, yang diugut nak pindah dan macam-macam. Tapi hari ini mereka berikan sokongan terbuka untuk Pakatan Rakyat. Sebab itu kalau tuan-tuan di PPR air panas ni tak boleh sokong kita lagi, saya tak tahu nak buat macam mana. Saya yakin tuan-tuan, kali ini kalilah rakyat akan menghumbang mereka. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya terus kepada agenda kita pada malam ini. Tuan-tuan, agenda kita, apa tawaran kita kepada rakyat? Apa tawaran kita? Adakah BRIM cukup memadai untuk kita? Tidak. Dia bagi BRIM berapa tuan-tuan? Dia bagi BRIM berapa? RM500. RM500 itu sebagai gula-gula untuk rakyat menyokong mereka. RM500 kalau kita bahagi 12 bulan. Sebulan berapa? RM41.70. Kalau kita bagi lagi 30 hari, sehari berapa? RM1.40 uncle. RM1.40. Besok pagi tuan-tuan pergi sarapan, minta teh tarik dengan nasi lemak, boleh dapat RM1.40. Boleh dapat RM1.40 minta kuotiao goreng. Tak dapat. Tuan-tuan nak beli teh ais pun tak dapat RM1.40. Betul tak betul? Jadi saya nak sebut, kita jangan diperbodohkan. Takkanlah dengan RM1.40 sehari, RM41.70 sebulan, RM500 setahun, itu kita boleh melupa dan memaafkan mereka rembat 250 juta untuk beli kondominium bilik lembu. Boleh maafkan tak? Takkanlah RM1.40 itu kita dapat, kita boleh terus memaaf dan melupakan rompakan harta negara 50 bilion Sahabun Putra oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kita boleh maafkan tak? Takkanlah dengan RM100 tuan-tuan, dia bagi anak kita sekolah RM100. Kalau kita bahagikan RM100, katakanlah RM5 sehari pakcik, RM5 sehari untuk anak sekolah, berapa hari boleh bertahan? 20 hari, betul tak? Tak sampai sebulan pun. Takkanlah RM100, RM5 sehari, 20 hari dia boleh bertahan. Itu kita boleh terus menyokong mereka dan merelakan harta negara dirembat oleh mereka. Melainkan kalau kita pilih pakatan tuan-tuan, cadangan kita bukan setakat kita beri RM100, kita nak beri pendidikan percuma untuk anak tuan-tuan, daripada sekolah rendah sehinggalah ke Menara Gading. Boleh tak kita buat tuan-tuan? Boleh. Saya akan bagi pengiraan dia macam mana. Tuan-tuan, negara kita ni kaya dengan hasil masul. Tuhan beri Malaysia kekayaan. Saya nak sebut tuan-tuan, Petronas saja. Petronas bagi 80 bilion setahun. Baru ni saya ceramah di Keramat. Bersama saya bekas timbalan Ketua Akauntan Negara, Datuk Jamaluddin. Dia baru bersara dalam 5 tahun. Tuan-tuan, hari ni yang masuk pakatan bukan kecil anak. Bekas duta, baru ni bekas naib chancellor.
pimpinan duta negara semua masuk, termasuk artis dan sebagainya. Dia beritahu saya, bila saya sebut 80 bilion bagi pada kerajaan dan sebagainya, dia sebut ada pada satu ketika bila harga pasaran minyak di antarabangsa tinggi, kerajaan Petronas bagi kepada kerajaan 100 bilion ringgit, tuan-tuan. You just imagine that, 100 bilion ringgit. Sebab we are net exporter, kita adalah pengeksport minyak. Bila kita berniaga, barang kita di pasaran antarabangsa harganya tinggi, kita rugi ke kita untung? Mestilah kita untung. Kita berniaga, kita keluarkan minyak, kita ekspor, dan minyak kita berkualiti tinggi. Bila harga minyak di pasaran antarabangsa tinggi, kita jual, mestilah kita dapat untung berlipat kali ganda. Sepatutnya keuntungan itu boleh menurunkan harga minyak. Tetapi yang kita dengar hari ini, selama ini, bila minyak nak naik, dia kata apa? Alasan dia? Oh, global. Harga minyak di pasaran antarabangsa tinggi, jadi kita kena naikkan harga minyak untuk rakyat Malaysia. Apa dia ingat kita bodoh? Tuan-tuan, tak logik langsung. Patutnya dengan harga tinggi itu, harga kita lagi kurang, sebab kita dapat untung berlipat kali ganda. Betul tak betul, tuan-tuan? Kita cadang apa? Kita cadang untuk turun harga minyak, sehingga bukan 1%, 2%, 3%, sehingga 4% kita cadang. Daripada RM9 sehingga RM2. Tuan-tuan setuju tak ni nak turun minyak ni? Kalau turun minyak, pendidikan percuma ni bukan setakat orang PKR, orang PAS, orang DAP, orang UMNO, orang MCA, MIC, gerakan pun dapat sama. Sebab kita nak bagi kebajikan pada semua. Kita tak ikut kaum, kita tak ikut pegangan politik. Itu yang kita buat pada negeri-negeri Pakatan Rakyat yang kita menang, tuan-tuan. Nikmat hasil negara harus kita agihkan secara sama rata dan baik untuk semua rakyat. Yang Cina miskin kita bantu, Melayu miskin kita bantu, India, semua kita bantu. Sebab ini negara kita dan rakyat berhak untuk dapat yang segala yang terbaik. We don't talk about racial issue. Hari ini, tuan-tuan, mereka cuba main isu perkauman sempit. Saya petang tadi di ziarah di Kampung Baru, kawasan Melayu di Parlimen Titiwangsa. Yang diedar pada orang Melayu ialah risalah memburukkan DAP, cakap DAP itu, ini dan sebagainya, tuan-tuan. Nampak tak? Politik perkauman sempit yang dimainkan. Hari ini dalam zaman kita pilihan raya 2013, we are not in 1950s. Rakyat ada banyak maklumat terbuka. Kita bicara soal politik hujah, bukan politik lucah. Betul tak betul? Lawan saya di Titiwangsa, Datuk Johari, saya dah cabar 3 kali untuk berdebat. Semalam anak-anak Kampung Baru tawarkan pentas untuk majlis dialog. Bukan debat pun, majlis dialog. Dia nak dengar apa tawaran Pakatan Rakyat kalau memerintah tentang pembangunan Kampung Baru, apa tawaran BN kalau memerintah tentang pembangunan Kampung Baru, dan isu-isu lain. Tuan-tuan, kita tunggu sehingga jam 10 malam, batang hidung pun tak nampak, tuan-tuan. Dia takut nak berhadapan dengan rakyat. Kita nak pilih ni bukan nak pergi wakil untuk Mesyuarat Agung JKKKKK. Kita nak pilih wakil, nak bawa suara rakyat di parlimen. Kalau kamu takut nak berhadapan dengan rakyat, jangan kamu bertanding dalam pilihan raya. Betul tak betul? Ini nak jumpa rakyat sembang macam ni, terima pandangan, terima kritikan pun takut. Ini nak bawa suara rakyat di parlimen. Tuan-tuan, kita nak pilih wakil kita di parlimen, orang yang boleh suarakan apa yang rakyat nak, kesusahan rakyat, apa yang rakyat nak perlukan. Itu yang kita nak pilih. Bukan yang datang parlimen, duduk diam-diam, angguk-angguk, geleng-geleng tepuk meja. Betul tak? Itu kita lantik pakcik ni pun boleh pergi, duduk diam-diam. Ini dia, mereka tidak ada kredibiliti nak jawab tentang isu, terus berguna politik lucah. Semalam, tuan-tuan, seorang petugas kami dicokit di Belasah ketika tengah solat. Bayangkan, jahat tak jahat politik hari ini. Dan kita menjangkakan keganasan, lucah, video seks dan segalanya ini akan terus berleluasa makin hampir kita dengan pilihan raya. Kita lawan tetap. Jangan kita biarkan, tuan-tuan. Mereka ini sudah sampai ke penghujungnya. 5 Mei kita akan tamatkan politik perkauman sempit, politik lucah, politik ganas,
dan kita akan bina Malaysia baru untuk rakyat Malaysia. Tukar, teman, tukar. Ini proses demokrasi yang kita raikan. This is pesta demokrasi, biar rakyat bersuara. Kalau rakyat tak setuju, 5 tahun turunkan balik, tak ada masalah. Tapi jangan main kotor begini. Dahlah kita, we are not playing on the same level field. Kita tidak ada media, tak boleh pun. Bila bentang manifesto, tuan-tuan, dia tawarkan kita berapa minit? 10 minit, tuan-tuan, 10 minit. Saya nak tanya, tuan-tuan, dengan manifesto kita yang panjang lebar, saya yakin penceramah sebelum ini telah pun menjelaskan tawaran kita dan sebagainya. Dengan manifesto kita panjang, tawaran kita, our offer to the people of Malaysia, tawaran kita kepada rakyat, 10 minit, tuan-tuan. Bukan nak bentang manifesto, you nak bentang tilam, anak nak tidur pun tak lebih 10 minit. You nak bentang tikar pun lebih 10 minit. Oh, tapi bila mereka bentang manifesto, they have 2 hours, 2 solid hours live in all channels di media-media utama. Setengah jam dia bentang manifesto, 1.5 hours dia hentam kita. Betul tak betul? Bila kita bagi cabaran Datuk Seri Anwar, cabarankan, mari kita berdebat live isu manifesto. Kita nak, bukan nak cari hero, kita nak bagi tahu rakyat, okay, this is our offer, this is your offer, this is our justification for this offer. Where is your justification? Itu pun, tuan-tuan, Najib setuju tak nak berdebat? Tak setuju, takut. Tak setuju. Nak bagi kita ucap 10 minit, itu pun dia nak rakam, bukan live. Tuan-tuan, adakah pemimpin yang takut dengan rakyat ini yang kita nak lantik sebagai kerajaan? No. Sekarang kita kena ubah. Kita berikan kepada pemimpin yang ada integriti, yang bersih, yang tak rasuah, yang jaga harta rakyat macam harta rakyat, bukan jaga harta rakyat macam harga bilik peribadi kroni dan mereka. Ini yang kita nak. Tuan-tuan, hari ini saya berdiri di depan tuan-tuan, all of you in PPR. I'm in full confidence. Sebab kita dah ada bukti dan kita dah ada testimoni. In 2008, bila saya berkempen untuk Allahyarham Dato' Loh Loh, bila kita sebut pemimpin yang bersih, pemimpin yang tidak ada rasuah, lebih 22 tahun, kita hanya merujuk pada Menteri Besar Tuan Guru Nik Aziz. Betul tak betul? Bila kita sebut negeri yang kita perintah ditekan, tak bagi grant, tak bagi royalty, minyak patut darat di Pantai Bacok, darat pada Siam. Bayangkan jahatnya politik mereka ni. Rakyat Kelantan tak dapat hasil mahsul. Bila kita sebut negeri yang walaupun ditekan tapi terus membangun, we just refer to Kelantan. Inilah 2 contoh. Nik Aziz, Kelantan, 2008. Selepas March, 8 of March 2008, rakyat Malaysia membuat kejutan, menafikan for the first time, deny 2/3 majority of BN in the parliament. Kita berjaya memerintah 5 negeri. Kelantan kita kekalkan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Perak sekejap sebelum dirampas dengan cara yang sangat jijik oleh UMNO. Now, tuan-tuan, after 5 years, laporan audit negara, bukan saya cakap, bukan PKR cakap, bukan DAP cakap, laporan audit negara yang dibentangkan di parlimen, dibahaskan di parlimen, menunjukkan, mengesahkan bahawa kelima-lima negeri Pakatan Rakyat in 5 years perform better than UMNO in more than 55 years. Kita dapat takbir urus negara, urus negeri kita lebih baik dalam masa 5 tahun saja daripada mereka perintah more than 55 years. Sebab apa? Sebab kita lantik pemimpin kerajaan yang bersih, yang tak ada rasuah, yang tak ada kena charge di mahkamah sebab beli tanah 5 juta, kemudian jual 3 juta. Ada pernah dengar? Menteri Besar Negeri mana? Saya pun tak tahu dah, lupa dah. Pemimpin kita ada integriti. Lim Guan Eng, tuan-tuan, Lim Guan Eng, just imagine, dia jadi ketua menteri, head pada state, ketua pada state, dia travel masih lagi naik economy class, dia makan masih lagi di warung, dia bincang di McDonald. Ini dia. This is the kind of leader we want, yang merendah, tahu bersama dengan rakyat, bukan elitis, bukan golongan bangsawan, yang bila time pilihan raya baru turun nak gula-gulakan rakyat dengan brim bram brom bram brand. Nampak? We want a true leader, a true government who can take care of the people's needs.
kebajikan rakyat, yang tahu bagaimana kesusahan rakyat untuk mengurangkan beban hari ini. Ini yang kita lantik, dan we have proven. Kita dah berjaya menunjukkan. Di Selangor tuan-tuan, mungkin disebut tadi, hasil negeri kita dapat save dalam simpanan 2.5 bilion hasil negeri Selangor. Hasil pasir ratusan juta lagi lebih daripada zaman UMNO. Sebab apa? Sedangkan negeri yang sama, hasil yang sama. Sebab apa mereka kurang, kita lebih? Sebab bila mereka dapat, dia channel kepada orang-orang lain. Nampak? Kroni lah, kawan lah. That's why akhirnya hasil untuk negeri kurang. Bila hasil untuk negeri kurang, rakyat tak dapat faedah, tak dapat banyak manfaat. Tapi in 2008, Selangor dengan hasil yang tinggi, kita boleh bagi pula pada rakyat dengan skim usia emas, dengan takaful, dengan bantuan pada anak masuk universiti. Everything kita boleh bagi. Bila kita pilih pemimpin kerajaan yang bersih, yang ada hati perut nak bantu rakyat, yang ada semangat untuk bantu rakyat, bukan semangat bila nak pergi pilihan raya saja. Betul tak betul tuan-tuan? That's why tuan-tuan, kali ini saya minta sikit saja lagi. Boleh tak boleh? In 2008, we won 10 out of 11 seats. Kita hanya kalah di Setiawangsa kerana postal votes, dan kita semua tahu. Dan saya dah tanya tadi pada calon kita, kali ini postal vote sekitar 12,000. Saya yakin tuan-tuan, dalam 2008, undi awam kita dah menang. Kita dah lead undi awam. With the postal vote, kita tahu bagaimana mereka manipulasi undi pos dan sebagainya. Akhirnya kita kalah satu kerusi. Sebab itu wakil tuan-tuan sebelum ni di sini bukan wakil rakyat, wakil pos. Patut tuan-tuan kalau nak beli stamp, nak hantar telegram, nak bagi surat, jumpa dia. Sebab dia wakil pos, dia bukan wakil rakyat. Kali ini tuan-tuan, kali ini dengan kebangkitan rakyat, dan besok tuan-tuan, tentera polis akan mengundi awal. Mereka ada undi awal 5 days before tarikh pilihan raya yang sebenar. Mereka akan undi awal. Kita harapkan ketelusan, dan saya yakin kalaulah 12,000 ni menjadi penghalangan, saya yakin sokongan masyarakat rakyat di Setiawangsa dan di seluruh Kuala Lumpur, kita mampu untuk menang seluruh kerusi di Wangsa ini. Kita pertahankan Titi Wangsa, kita pertahankan Wangsa Maju, Batu, Segambut, Kepong, Bandar Tun Razak, Ceras, dan kita menang di Setiawangsa. Boleh tak boleh? Tolong tuan-tuan, tolong. Tapi tak cukup dengan itu saja tuan-tuan. It is not enough. Sebab kita di wilayah persekutuan, we are in the federal territory. Kita tak ada kerajaan. We don't have any government. Tidak ada kerajaan negeri. Walaupun kita menang 10 daripada 11 kerusi, tetapi none of our members of parliament from Pakatan Rakyat has been appointed as a penasihat kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Boleh bayangkan tak betapa jahatnya mereka ni? Betapa tak adilnya kepada rakyat. Rakyat di Kuala Lumpur in 2008 telah memilih 10 wakil mereka daripada Pakatan Rakyat menjadi ahli parlimen. Tetapi di dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, sebab kita tidak ada DUN, majlis penasihat dan sebagainya, tidak ada seorang pun yang dilantik. Yang dilantik adalah ketua UMNO, ketua MLC di parlimen yang mereka kalah. Is it fair? Is it fair for the people yang dah pilih Pakatan Rakyat tapi kita tidak diberi ruang? Sangat tidak adil. Demokrasi apa ni? Demokrasi Myanmar pun tak seteruk ni. Sebab itu tuan-tuan, kita perlukan sikit saja lagi. Bukan saja kita menang pertahankan kemenangan yang lain, kita menang di Setiawangsa, dan yang paling penting saya nak untuk kita tolong maklum dan sebarluaskan kepada kawan-kawan kita, saudara mara kita, our friends, our neighbours, our kawan-kawan kerja di luar sana, tolong sama-sama menangkan juga di parlimen-parlimen lain di wilayah Persekutuan. Sebab kalau kita menang semua pun, tetapi kerajaan Persekutuan masih lagi cap dacing, we cannot do anything. Sebab kita tidak ada kerajaan negeri. Kita tak boleh buat. We cannot implement the manifesto that we offer you. Turunkan harga minyak, beri free education untuk anak-anak kita. Boleh tak kita bagi pendidikan percuma untuk anak-anak? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak kita masukkan PTPTN? Boleh tuan-tuan. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang korporat boleh dibayar, hutang PTPTN dibawa mati.
Ini dia. Hutang Tajuddin Ramli 500 juta tuan-tuan. Mahkamah dah tentu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dah putuskan you have pay 549 millions. Apa jadi? Tak payah bayar, dihapus kira. 549 juta tuan-tuan, bukan RM5.49. Dihapus kira. Hutang anak-anak kita PTPTN berapa banyak? Ada sampai 1 juta? Tak. 12,000, 15,000, 10,000. Itu dia tuntut sampai lubang cacing tuan-tuan. You just imagine. Anak-anak kita nak belajar. Yang ada yang sampai kena judgement, blacklist, nak pergi overseas kena stop dekat airport sebab blacklist tak bayar hutang 12, 13,000, 20,000. Hutang korporat kawan-kawan dia 549 juta, dia boleh set off, boleh begitu saja tuan-tuan. Sebab itu kali ini tuan-tuan, kita bukan saja nak berubah semua, kita nak pastikan kerajaan yang betul-betul mewakili harta, mewakili suara rakyat. That's why pertarungan hari ini, pertarungan pada 5 Mei ini bukan setakat antara Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional. The battle is between the people powers. Pertarungan di antara kuasa rakyat yang nakkan keadilan, yang nak merdeka jiwanya, bertemu berlawan dengan kuasa yang pertahankan kroni dan kaum keluarga. Betul tak betul? Banyak lagi tuan-tuan, kalau saya nak sebut sampai 2 pagi. Boleh tunggu? Tuan-tuan tunggulah, saya besok ada ceramah lagi, ada program lagi. Tuan-tuan banyak tuan-tuan. Saya nak ambil satu contoh mudah. Tadi saya sebut pasal Petronas. Tuan-tuan, can you imagine? Bil elektrik kita tinggi. Do you know why? Kenapa bil elektrik kita makin lama makin tinggi, tarif elektrik kita? Sebab ada IPP. Masa zaman Mahathir, dia meterai satu agreement, perjanjian dengan syarikat IPP yang diberi peruntukan 25 bilion per year kepada 4-5 kawan-kawan dia ni. Syarikat ni dia dapat insentif. Kalau korporat dia sebut insentif, kalau rakyat macam kita dia sebut subsidi. Nampak tak? Jahat sekali. Oh, rakyat subsidi, subsidi, subsidi. Bila company insentif, bunyi macam cantik sikit, macam bunyi tak berdosa langsung. Insentif. Okey, dia bagi 25 bilion. Penjana bebas kita keluarkan tenaga, dan Malaysia antara negara yang paling banyak simpanan tenaga, 40% paling banyak di dunia. Sebab apa? Ni ada syarikat-syarikat kroni ni. Kemudian dia jual pada TNB. TNB nak dapat untung, kena jual pada kita. Dan akhirnya siapa yang kena bayar bil elektrik tinggi? Siapa? Rakyat yang kena bayar. Kita yang akhirnya kena bayar bil elektrik tinggi. Sebab itu kalau tuan-tuan cek hari ini, tarif bil elektrik kita, our electric tariff, makin lama makin naik. Walaupun penggunaan sama. Perasan tak tuan-tuan? Begitu juga dengan air. Semua ni tuan-tuan, minyak, air, elektrik, perkara asas untuk rakyat ini, segala perjanjian ini akan kita kaji semula selepas kita sampai ke Putrajaya. Kita nak utamakan rakyat, bukan nak utamakan 2-3 kepala ini, 2-3 korporat ini. Kita nak masukkan tol tuan-tuan. Okey. Kita nak masukkan tol. Boleh tak kita masukkan tol? Tuan-tuan, last point saya nak beritahu. Why? Sebab apa kita boleh masukkan tol, tuan-tuan? Syarikat Hati Budi Sdn Bhd milik UMNO, dia buat projek Lebuh Raya Utara Selatan daripada Padang Besar Perlis sampai Johor Bahru. Betul tak betul? Untung dia hari ini 18 bilion ringgit. Can you imagine? 18 bilion untung. Dia macam kalau kita makan tuan-tuan, makan lama muntah. Dia untung. Kenderaan makin bertambah. Bila festive season, Deepavali, Chinese New Year, Raya Puasa, Raya Haji, ramai balik kampung. Untung makin bertambah. Kita nak tanya, you dah untung banyak sangat dah. 18 bilion. Tolak itu bersih, dah tolak cost everything. Dan makin untung. Boleh tak sekali ini bagi peluang pada rakyat nak bernafas sikit? Kita akan masukkan tol supaya rakyat boleh bergerak balik kampung, tak perlu bayar tol lagi. Setuju tak setuju tuan-tuan? Ini yang kita nak buat. Sebab itu saya rumuskan tuan-tuan, cadangan kita not just a BRIM. Apa makna dia nak bagi BRIM 500 ringgit, dia sebut single 1000. Apa makna nak bagi BRIM sampai 1000 ringgit sekalipun, tapi kalau dia menang minyak naik? That one is confirm, because we don't have any money.
Hutang negara bawah Najib hari ini dah more than 500 billion. Hutang negara. Combine 5 Prime Minister only 250 billion. Najib alone in 5 years accumulated 500 billion hutang negara, tuan-tuan. That's why the first thing they will do after, if assuming they win the election, dia akan naikkan harga minyak. Ini betul, saya dapat maklumat daripada pegawai daripada EPU. Not only a few cents, dia akan cuba naikkan RM1, tuan-tuan. Ini betul. Tuan-tuan masih ingat tak 2008? This is about minyak. Masih ingat 2008? Apa Najib sebut? In 2008, dia kata kalau kita menang, kita tak akan naikkan harga minyak. Betul tak? Bulan 8 dan bulan 3 dia menang. Bulan 4, bulan 5, bulan 6, tak sampai 3 bulan lebih, minyak naik. Bukan 10 sen, bukan 20 sen, 78 sen minyak naik. So kali ini kalau dia kata kita tak akan naikkan minyak, tuan-tuan boleh percaya ke tak boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Jangan bagi peluang. Sebab itu dia bagilah bring sampai 1000 pun, it doesn't make any value kalau harga minyak naik. Tol naik, sebab ada 7 lagi tol yang tengah tunggu untuk pelancaran. Tol naik, saman AES akan diimplementkan semula. Semua ini cara untuk dapatkan daripada duit rakyat. Sebab itu kita kena lawan tetap. Kita kena lawan, tuan-tuan. Lawan bukan cara bertumbuk. Lawan bukan cara tunjuk siapa gagah. Lawan dengan gunakan kuasa kita, hak rakyat, hak yang kita ada dalam masa sekali dalam masa 5 tahun ini, terjemahkan di peti undi pada hari Ahad ini untuk kita pangkah dan pilih Pakatan Rakyat. Boleh tak boleh? Tuan-tuan, saya yakin dan percaya, insya-Allah kalau tuan-tuan berikan sokongan bulat teguh untuk kita, 5 Mei hari pengundian, 6 Mei akan ada sinar baru, kerajaan baru untuk rakyat Malaysia. Sebab Malaysian deserve a better government. Ini hak kita dan kita berhak untuk mendapat yang baik. Sekian, saya ucap terima kasih di atas kehadiran semua. Tolong sampaikan maklumat ini dan tolong pantau pilihan rakyat kita, kerana banyak penipuan pemudi asing dan sebagainya. Tolong pantau, ini negara kita, biar kita yang tentukan. Betul atau tidak? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nandri Sekian. Terima kasih.